Saudara, baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahawa menerusi program Comlink Plus, lebih banyak bantuan kewangan akan dihulurkan kepada keluarga bergaji rendah yang tinggal di flat-flat sewa. Tujuannya memperkasa golongan tersebut dari segi pendidikan, pekerjaan dan juga pemilikan rumah sekaligus meningkatkan mobiliti sosial mereka. Namun sejauh manakah bantuan yang ditawarkan skim Comlink Plus itu mencukupi? Dapatkah ia mengurangkan ketidaksamarataan sosial dan ekonomi dalam memastikan golongan ini tidak dipinggirkan? Dalam analisis berita minggu ini, penerbit Izzah Akilah Nurman mendapatkan pandangan pakar sosiologi Dr. Humaira Zainal. Ini dia 4 pakej bantuan bagi keluarga-keluarga yang layak di bawah Comlink Plus. Bantuan sehingga $550 jika bekerja dalam pekerjaan yang ada caruman CPF. Bantuan sekali sahaja $500 jika anak mereka masuk prasekolah dan lagi $200 setiap 3 bulan jika anak kerap hadiri sekolah. Bantuan $2 bagi setiap $1 yang mereka carum ke akaun CPF, langkah yang membantu mereka ke arah membeli flat mereka sendiri, serta bantuan sehingga $5,000 untuk membantu setiap keluarga melunaskan hutang seperti bil hospital, bil api air atau bil kad kredit. Menurut pakar sosiologi Dr. Humaira Zainal, bantuan melunaskan hutang sememangnya adalah antara kunci penting dalam memajukan mobiliti sosial bagi golongan itu. Sebanyak 40% golongan berpendapatan rendah di Singapura menghadapi kesukaran melunaskan hutang. Maka itu penting untuk pemerintah meringankan bebanan hutang golongan tersebut. Ini memudahkan mereka untuk mengakses kredit yang mampu dimiliki pada masa hadapan. Jadi sejarah kredit yang baik penting untuk aktiviti-aktiviti yang boleh menyumbang ke arah kenaikan mobiliti sosial seperti pembelian rumah dan permulaan perniagaan. Oleh itu, pelepasan hutang membolehkan seseorang melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi lagi tanpa dibebani masalah hutang. Menurut Dr. Humaira lagi, untuk pakej-pakej bantuan itu berjaya mencapai matlamatnya, ia semestinya memerlukan golongan sasaran di flat-flat sewa itu mengubah pandangan dan kerangka minda terhadap pekerjaan dan pendidikan. Ini bukan sahaja dapat memupuk sikap berdikari, malah bantuan penyelesaian hutang misalnya dapat membantu golongan sasaran ini dari segi kesejahteraan mental. Kajian telah menunjukkan bahawa pengangguran dan tunggakan hutang mempunyai kesan yang amat ketara ke atas kesihatan fizikal dan mental golongan memerlukan. Kajian juga telah menunjukkan bahawa program pelepasan hutang untuk golongan berpendapatan rendah juga boleh memperbaiki fungsi kognitif golongan tersebut dan mengurangkan gejala-gejala gangguan kebimbangan, anxiety disorder. Jadi lebih banyak jenis-jenis hutang yang dapat dilunaskan, lebih sedikit ataupun lebih kurangnya gejala-gejala yang boleh menjejas kesihatan mental seseorang. Pendekatan bantuan keuangan yang berdasarkan konsep pemindahan wang tunai bersyarat ini dijangka memanfaatkan ramai keluarga Melayu. Menurut Banci Penduduk 2020, sekitar 18,600 isi rumah Melayu tinggal di flat sewa 1 dan 2 bilik, iaitu sekitar 35% daripada jumlah isi rumah di flat-flat sewa. Ditanyakan sama ada pakej-pakej bantuan bersyarat ini sudah cukup untuk meringankan beban golongan yang memerlukan, Dr. Humaira berpendapat bahawa ia masih perlu dilengkapi dengan langkah-langkah lain. Pendekatan ini tidak mengambil kira realiti bahawa golongan memerlukan selalunya mempunyai ramai tanggungan dan juga penyakit kronik yang tidak membolehkan mereka untuk keluar bekerja. Walaupun insentif keuangan boleh menggalakkan individu untuk memperbaiki sikap seperti memanfaatkan khidmat yang ditawarkan pemerintah, ia tidak semestinya boleh menyelesaikan masalah lain yang lebih kompleks dan rumit yang boleh menjejas kehidupan seharian mereka. Ini termasuk kurangnya khidmat penjagaan kanak-kanak yang berdekatan dengan rumah atau tempat kerja yang ditawarkan pada harga berpatutan.
dan yang boleh dimampui oleh golongan berpendapatan rendah. Sungguh pun begitu, Dr. Humaira berpendapat Comlink Plus sememangnya berpotensi mengurangkan ketidaksamarataan sosial dan ekonomi di samping mempertingkatkan pelaburan dalam modal insan. Sekitar 14,000 keluarga dengan anak kecil dan menetap di rumah sewa akan meraih manfaat daripada skim Comlink Plus ini yang akan dilaksanakan secara berperingkat pada separuh kedua tahun depan.